Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah masih lagi kalam hikmat yang ke-228. Berkait dengan kata-kata Syekh Ibn Atha, mata waradatil waridatul ilahiyatu ilaika haddamatil awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila datangnya waridat ilahiyah, maka ia akan menghancurkan adat kebiasaan yang buruk yang menjadi sifat dan perangai bagi diri manusia. Sesungguhnya, yakni terjemahan atau maksud dari sepotong ayat Al-Quran, sesungguhnya raja-raja itu apabila mereka memasuki sesuatu negeri, maka dia akan merosok binasakannya, dia akan menghapuskan segala-galanya. Jadi kalam hikmat yang ke-228 ini seperti yang telah kita jelaskan pada beberapa kuliah yang lalu berkait dengan kesan atau pengaruh daripada waridat ilahiyah. Waridat ilahiyah yakni kurnia Allah, hidayat Allah yang dikurniakan kepada seseorang hamba itu hasil daripada amalannya yang diistiqamahkan. Amalan-amalan yang diamalkan dengan ikhlas, dengan istiqamah, maka antara natijahnya dikurniakan waridat, lempah kurnia hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi faedah waridat ilahiyah ini, dia akan mengikis, membuang sifat-sifat buruk yang bersarang dalam diri manusia, yang menghijab qalbu manusia daripada bermakrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kurnia iman telah masuk ke dalam hati. Jadi diterjemah di sini dengan terjemahan kurnia iman. Itu pun boleh, tak ada masalah. Sebagai terjemahan daripada waridat ilahiyah. Karena waridat ilahiyah itu anugerah Allah, kurnia Allah, yakni hidayat Allah yang ada kaitan dengan iman seseorang. Apabila kurnia iman telah masuk ke dalam hati seseorang, maka sanggup merombak segala adat kebiasaan yang telah menjadi tabiat manusia itu. Jadi faedah daripada waridat ini, dia akan merubah sikap seseorang, akhlak seseorang, perangai seseorang yang buruk-buruk, yang negatif itu akan bertukar menjadi yang positif. Yang mazmumah itu akan terbuang, lalu bertukar menjadi mahmudah. Jadi proses menukar sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia ini berlaku dengan jalan waridat ilahiyah. Sebab itu ada dua bentuk manhaj, ada dua kaedah, ada dua cara yang dilalui oleh ulama-ulama ataupun orang soleh dahulu kala untuk merubah jiwa mereka ni, nak merubah kalbu, nak baiki hati, nak buang sifat-sifat buruk, nak memakrifatkan hati, nak menerangi kalbu, nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua tu proses usaha-usaha tu dinamakan tazkiyah. Jadi satu perkataan yang mencakupi semua perkara tadi itu, iaitu proses untuk baiki diri, betul diri, bersih hati, buang hijab, mendekatkan hati kepada Allah, untuk menerangi kalbu kita supaya hati kita bermakrifat. Itu perjalanan tu semua benda tu boleh kita guna satu perkataan untuk kita jelaskannya, iaitu dinamakan sebagai tazkiyah. Itu bahasa Al-Quran yang ambil daripada firman Allah,
Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berbahagialah orang-orang yang menyucikan dirinya itu, qalbunya. Jadi daripada perkataan qad aflaha man zakkaha, orang-orang yang menyucikan jiwanya, daripada perkataan itu timbul tazkiyah. Satu proses yang dilalui untuk manusia ni menempuh perjalanan seperti yang saya sebutkan tadi. Pada hakikatnya, perjalanan itu sebenarnya adalah nak balik kepada asal. Itu sebenarnya. Nak buang hijab hati kita, nak buang sifat buruk kita, nak dekatkan kalbu kita kepada Allah. Semua benda-benda itu sebenarnya proses mengembalikan diri manusia kepada asal dia. Sebab apa jadi gitu? Sebab asal manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang naluri asalnya bersih dah. Berpandukan firman Allah. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada roh di alam arwah, sebelum jasad diciptakan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu, mereka. Siapa mereka ni? Mereka di sini kembali kepada arwah, roh-roh yang sudah pun tercipta sebelum jasad diciptakan. Qalu bala, bahkan syahidna, kami meyakini, menyaksikan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifat ini naluri asal manusia menurut faham ulama tasawuf daripada ayat ni. Demikian juga di dalam hadis atau dalam ayat yang lain, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu terhadap agama, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, dalam keadaan suci bersih. Fitratullah itu adalah naluri asal Allah telah jadi manusia ni, memiliki naluri yang bersih itu. Demikian juga dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu, kelahirannya itu berasaskan fitrah, naluri sudah diletakkan Allah. Tapi naluri ini telah tercemar, telah dikotori, telah terganggu, dikotorkan. Akhir sekali ada yang teruk rosaknya tu. Rosak yang teruk itulah membawa kepada kekufuran. Orang kufur kepada Allah, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada pencipta dan sebagainya. Itu kerosakan yang paling teruk, membawa kepada kekufuran. Ada kerosakan yang kurang teruk sikit, iaitu membawa manusia itu percaya kepada Allah, tetapi hatinya itu penuh dengan kelalaian, penuh sifat buruk, sifat mazmumah, akhlak-akhlak yang buruk. Ini satu hal. Tapi dapatlah menerima hidayah tu, percaya kepada Allah, kepada kewujudan pencipta alam ni, percaya dengan sifat-sifat kesempurnaannya tu. Tapi kelakuannya, akhlaknya, perangainya, perbuatannya berat. Rosak. Kerana manusia ni, segala perbuatan manusia ni berpunca daripada kalbu dia. Baik buruk mari situ. Jadi dirasakkan oleh faktor yang bermacam-macam. Faktor persekitaran. Persekitaran ni ajaran-ajaran yang diajar oleh kedua ibu bapanya, atau diajar oleh masyarakatnya, atau diajar oleh orang-orang yang mengajarkan dia, itu mempengaruhi. Seperti yang diisyaratkan disebut di dalam hadis Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua ibu bapanya lah, yakni persekitaran yang paling dekat sekali, mak ayah dekat sekali. Tapi bukan pada mak ayah saja, siapa yang mengajarkan dia, persekitaran dia tu, mak ayah dia, keluarga dia, masyarakat dia, perguruan dia, ajar dia tu. Inilah yang akan menukar dia, sama dia akan jadi Yahudi atau menjadi Nasrani ataupun jadi Majusi. Persekitaran mempengaruhi, merosakkan naluri ini. Demikian juga faktor setan. Makhluk yang diciptakan Allah memang tak ada kerja lain, memang tujuannya untuk menyesatkan manusia ini sesesat-sesatnya. Memang kerja dia tu, dah nak marah dia lah, nak kata apa dah, memang kerja dia gitu dah. Kerja dia makan gaji kot tu, untuk menyesatkan manusia.
Maksudnya dia memang dia itu memang kerja dia untuk menyesatkan manusia. Ayudillahum dalalan ba'ida. Mana syaitan ni menghendaki untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh, sejauh-jauhnya. Itu kerja dia, dan tidak ada waktu rehat, tidak ada peceng ni, tak ada kerja ni, tak ada peceng, tak ada waktu rehat. Kerja sepanjang masa. Kerja dia. Itu yang merosakkan, mengganggu diri manusia. Di dalam hadis disebut, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanazaru ila malakutis sama. Kalaulah tidak kerana syaitan ini berkerumun menutup pintu kalbu manusia dengan gangguan-gangguannya tu, waswahnya tu, macam-macam lagi lah. Dia ganggu kalbu manusia ni dengan macam-macam cara, menimbulkan ketakutan, kebimbangan, menghiasi menghias tajini dia soleh. Hak uduh nampak comel, hak comel dia nampak uduh macam-macam. Itu mainan dia belaka tu, tipu daya, itu kerja dia belaka. Mengganggu otak manusia, fikiran manusia, menimbulkan ketakutan, perkara-perkara baik yang mendatangkan kebaikan ditakut-takutkan, perkara-perkara yang buruk yang mendatangkan kecelakaan itu tidak didorong supaya dilakukan macam-macam. Itu mainan syaitan dalam hati manusia. Pengaruhnya menebal. Di dalam hadis disebut ni, kalau tidak kerana syaitan yang berkerumun tutup hati manusia ini, la nazaru ila malakutis sama. Nescaya pandangan batin manusia itu dapat melihat rahsia ketuhanan Allah di sebalik alam semesta ini. Malakut ini, alam di sebalik tabir ini. Kita nampak dengan panca indera kita ni, dengan mata kasar ini, panggil alam mulki, alam syahadah. Di sebalik alam syahadah ni ada rahsia. Hak nampak benda tu ada dengan pandangan kalbu kita tu. Tapi kalau tidak kena syaitan tutup ni, manusia dapat melihat rahsia tu. La nazaru ila malakutis sama. Kita ingat apa yang berlaku ni saja. Pokok tu tumbuh, pokoknya tu biknya, pokok pelang-pelang. Ingat saja benda tu. Ingat gitu je. Ingat dia pakai otak dia ke? Ataupun pakai ditentukan oleh ada komputer duk kawal ke? Orang tu bik orang, hidup bik lain. Kambing tu bik kambing, jadi kambing. Sistem hidup ni. Ingat gitu je tu. Di sebalik itu tu ada rahsia lain. Yang dapat melihat rahsia ni, kalau syaitan tidak tutup kalbu manusia ni, manusia akan dapat melihat rahsia ketuhanan itu. La nazaru ila malakutis sama. Tapi itu tu akhir sekali manusia tak percaya Tuhan. Hak percaya pula lupa apalah. Tak nampak rahsia-rahsia perbuatan dia ni, tak nampak. Bahkan dalam diri manusia sentiasa ada bisikan-bisikan itu. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni berupaya mendekati kita sedekat-dekatnya. Mendekati kita. Dalam hadis disebut, dalam diri manusia ada lammatan, ada dua bisikan. Setiap orang tetap ada dua bisikan. Ada datang dari kebaikan, malaikat. Lammatu minal malak. Ada bisikan datang dari malaikat, menyeru. Tapi kalau kalbunya gelap, dia tak dengar tu, tak dengar sekarang. Tapi bisikan tu sentiasa ada. Lammatu minal malak ini, yakni hidayah, khawatir dari malaikat ni sentiasa dibisikkan kepada orang tu. Tapi bergantung pada kalbunya. Kalau kalbunya tak sihat, jadi pekak tu, dia tak dengar sekarang tu. Ada lammatu minasyaitan, ada bisikan daripada syaitan pula. Tengok. Kalau kalbu dia tak apa sihat, tu dia dengar, bahi dengar. Yang dengar molek. Tapi dua-dua ni sentiasa ada. Tengok penerimaan dia tu. Kalau kalbunya sakit, maka terdengarlah bisikan syaitan. Terpengaruhlah dia. Kalau kalbunya sihat, maka tak terdengarlah bisikan malaikat. Dan terpengaruhlah, terkesanlah dengan bisikan-bisikan yang baik tadi tu. Itu dalam diri manusia. Jadi rosak dirosakkan oleh makhluk ini. Demikian juga dirosakkan manusia ni, tercemarnya kalbu fitrah naluri manusia itu dengan nafsu manusia sendiri yang diciptakan Allah. Itu sebagai dugaan untuk kita sendiri. Allah Ta'ala jadikan nafsu ni dugaan untuk kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Memang nafsu ini perangai dia cenderung kepada keburukan dan kejahatan. Jadi ini hikmah penciptaan Allah ini. Semua ini merosakkan naluri tadi tu. Bila naluri manusia ni rosak, maka banyaklah akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat buruk,
kejahilan, macam-macam lagi, kelalaian dan macam-macam bersarang dalam diri manusia. Nak buang ke mana itu? Jadi ulama tasawuf secara umum mengajarkan kita beberapa pedoman, beberapa kaedah lah. Nak beritahu secara umum. Kita ambil kesimpulan lah. Apa-apa yang dia ajar, disimpulkan dari ulama tasawuf, ada dua cara untuk manusia mengikih perkara-perkara buruk ni. Satunya disebut sebagai cara mujahadah. Mujahadah ni kita lawan nafsu buruk kita. Tapi orang nak buat nak main gaya ni kalau dok kuat semangat, dok orok nak main cara ni. Dok gagah nak lawan. Orang-orang dulu yang ada kekuatan tu mungkin dia boleh lawan. Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhaj Al-Abidin apa yang berlaku kepada awliya wali Allah Ibrahim bin Adham. Memang kita tak mampu nak ikut, tapi itu bentuk cara mujahadah dia. Dia nak lawan khawatir buruk dia yang meragukan, bukan meragu, yang mengganggu keyakinan terhadap Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki dan sebagainya. Dia nak lawan benda tu, dia berazam ke mana? Dia lawan cara mana? Dia berazam untuk dia pergi Mekah jalan kaki. Setiap sekilo semayang 100 rakaat. Berapa tahun sampai Mekah itu. Tapi dia buat dan berjaya buat. Berjaya dia buat. Jalan kaki. Sampai sekilo semayang 100 rakaat. Jalan kaki pula, sampai sekilo pula, semayang 100 rakaat lagi. Sampai Mekah dah sekarang. Jangan buat macam ni. Nanti ada orang tiru dah. Tapi nak khabar Ghazali sebut kisah dia. Itu saya nak beri contoh cara tariqul mujahadah. Orang nak lawan khawatir buruk dia dengan cara berlawan melawan nafsu tu. Itu orang yang kuat boleh buat. Kita ni dak orok, zaman ni ramai dak orok. Maka cara kedua yang menjadi alternatif bagi tariqul jazbah. Cara jazbah ni iaitu cara menyucikan kalbu dari dalam. Tadi dia berlawan dengan arus nafsu dia tu. Sekarang ni berlaku juga unsur perlawanan tu, tapi tidak seberat cara mujahadah tadi tu. Ini cara jazbah ni iaitu menghiaskan, mencahayakan kalbu kita dengan zikir dan muraqabah. Mempraktiskan zikir dan muraqabah. Bila dia amalkan, akhir sekali kalbu kita dengan sendirinya dia bercahaya, terang. Lalu terkikislah sifat-sifat buruk. Inilah yang disebut dalam kalam hikmat ini, iaitu waridat ilahiyah. Sesuatu yang dianugerahkan Allah hasil daripada amalannya, terutama zikir dan muraqabah. Diamalkan. Akhir sekali Allah Ta'ala kikih dari dalam hati dia sifat-sifat buruk dengan datangnya waridat ini. Jadi ini cara jazbah. Jadi orang mutaakhir macam kita ni nak main cara mujahadah tu mungkin dorok. Lalu nak main kita. Orang yang gagah, orang semangat tinggi mungkin boleh dia tepuh cara tu. Cara dia nak baiki diri dia, nak buang sifat buruk tu dengan cara dia lawan tu tak mudah. Tak mudah. Tapi kita mungkin tak mampu nak guna cara tu. Tapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia tu, dengan kurnia dia tu, maka ada cara-cara lain lagi yang boleh dilalui untuk mencapai maksud yang sama. Membersihkan hati, membuang sifat buruk, membuang akhlak buruk dan sebagainya. Siapa dia agaknya mampu ikut cara seperti yang pernah dilalui oleh Ash-Shibli. Ash-Shibli ni cara ni ringan sikit. Tapi dari segi kita tak ramai juga boleh buat macam gini ni. Nak beri contoh. Tadi berat lagi Syekh Ibrahim Adham tu nak khabar cari nak lawan khawatir buruk dia tu. Khawatir buruk yang mendatang mengganggu keyakinan dia tu, dia lawan dengan cara tu. Berapa tahun baru sampai Mekah dia, tapi berjaya. Kita tak mampu nak buat. Dan kita ada alternatif lain lah. Dipermudahkan kepada kita dengan rahmat Allah. Nak beri contoh Shibli pula, ringan sikit tapi tak mudah kau orang nak buat macam gini ni. Sebab apa? Shibli ni masa dia nak mengaji, Shibli ni dia asalnya orang kenamaan.
dia mula tersentuh hati dia tu, mendapat kesedaran kerana menempuh satu peristiwa. Satu peristiwa itulah yang menyedarkan dia. Peristiwa apa benda? Dia ni orang gubernur. Gubernur ni ya orang yang kenamaan lah. Jadi penguasa ni, khalifah ni atau sultan ni, bila sampai masanya akan memberi pengijazahan lah, anugerah tu. Anugerah maksudnya makan surat pelantikan lah. Sampai masa ada renew dia, diangkat. Benda ni berlaku lama dah sistem ni. Tetapi tradisi dulu tu, kalau seorang khalifah tu dia nak akad seorang gubernur tu, dia beri sesuatu, iaitu dia beri pakaian, beri jubah khas sebagai perakuan dia diangkat sebagai gubernur, penguasa di suatu tempat tu. Jadi termasuk orang yang dipanggil oleh penguasa pada zaman tu Asyibli ni. Jadi bukan dia seorang, ada orang lain lagi yang diangkat sekali. Nak beritahu kisah macam ni, dia mula tersedar ni, tersentuh hati dia ni, sehingga dia mula menempuh jalan untuk taqarrub kepada Allah ni, berpunca daripada sebab ni. Jadi bila khalifah nak beri watikah ni, kawan dia menerima watikah ni dulu. Bila kawan dia terima watikah ni, ngambil jubah, tiba-tiba saja dia bersin. Tubik inguh. Tubik inguh. Tangannya ada kain, jubah. Bila tubik inguh, dia buat setar inguh dok setarang, bro. Mungkin secara automatik. Bila inguh tubik ni, dia bersin ni, tangannya ada jubah kuning yang sultan ni, dia buat kesat. Apa yang berlaku pada itu dilihat oleh orang. Sebab tu manusia ni, saya nak kata apalah, kullu ni'matin yuhsadu 'alaiha illa tawadhu. Setiap nikmat ni pasti ada orang yang akan iri hati. Pasti ya. Ada je orang akan iri hati, kecuali tawadhu. Kecuali orang tu bersifat tawadhu, mungkin orang nak mana. Orang tak boleh lah. Lain-lain ada orang ni tak boleh benda ni, orang ni tak berahi. Boleh kau ni, orang ni tak berahi. Boleh benda ni, ada orang tak berahi, macam-macam. Tapi bila cakap tawadhu, orang tak boleh. Tak ada orang. Tapi itu pun kau tengok amati dari sudut-sudut tertentu, mungkin ada juga orang ada berahi kadang-kadang. Tak apalah. Tapi dua setara. Jadi ada orang perhati, dia buat aduan ke sultan tak sekarang. Dia kabur ke tu. Siapa ngacung ngacung. Ini bahaya dunia-dunia ini, ngacung ni bahaya mulut. Al-masyu bin namimah ini penyakit lama, bukan saja penyakit lama, sampai hari ni penyakit yang merosokkan ramai orang. Woi, mengacung mulut ni. Cerita benda lain, nyebah kot lain. Kerana bila sebut mengacung ni, tahu sajalah. Cerita tu kadang-kadang betul. Tapi sepelek dia tu, sepelek. Kalau dia cerita lebong, waktu tak ada agak kering, ni cerita betul. Cerita betul. Tak lari. Kat mana laginya? Sepelek dia tu, sepelek. Dia kabar tu. Ada udang, ada maksud tu di sebalik perkabaran dia tu. Atas berita yang betul tu. Itu panggil al-masyu bin namimah. Kabar tu tak salah. Tapi bila gaya di kabar tu, ada maksud lain yang nak sampaikan. Hanya panggil mengadu domba ni lah. Jadi ada orang beritahu kepada khalifah. Dia kata, waktu tu doktor bahasa, lebih kurang gitulah bahasa saya. Waktu tu doktor bahasa, khalifah kata, udahlah engkau, mu ni, bahasa saya lah, mu ni akad dia, beri akad dia sebagai penguasa, beri jubah penghormatan, dia paksa inguh dah sekarang. Dah ya khabar tu betul ke salah? Betul cerita tu. Tapi tujuan dia je khabar. Dia tak nawak kata. Mu beri jubah dia, dia paksa inguh dah sekarang. Memang cerita tu betul. Tapi tujuan penceritaan tu untuk mengadu domba. Dia tak nawak dah, memang tak nawak. Cuma lebong je. Gitu panggil. Tujuan cerita tu apa benda? Jadi sultan dengar marah lalu. Tarik balik. Pengangkatan tu ditarik balik, dijatuhkan jawatan dia tu, dia ambil balik. Syibli tengok benda ni, perhati dengan pandangan renungan dia. Allah, dia kata, atas dunia ni berlaku gini tu. Nikmat-nikmat, bila nikmat tidak disyukuri, lebih kurang gitulah, tidak disyukuri, seolah macam tidak disyukuri lah.
Kita tak tahu orang tadi tu dia mana, mungkin dia automatik tu, bila tu serta lalu gitu tu boleh jadi juga. Tapi mungkin Syibli dia baca gini, bila nikmat pemberian ni tidak dihargai, begini balasan atas dunia. Atas dunia gitu dah balasan. Maka di akhirat guana lah dia tu. Dia sedar. Bila sedar tu dia cari guru ada zaman dia tu. Maka antara guru tasawuf pada zaman dia tu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi nak khabar cara ni, cara nak khabar Syibli ni, rekod jauh sikit cerita, tak apalah. Sekali-sekala cerita panjang sikit, tak apa. Jadi Syibli ni pergi belajar ke Junaid. Kata, wahai Junaid, aku dengar cerita mu ni orang yang memiliki mutiara, banyak mutiara. Ini orang dulu cakap banyak bahasa berkiyah. Kita hari ni cakap bahasa berkiyah boleh nyoh hari ni kau cakap bahasa berkiyah. Dia tu. Tapi orang-orang arif dulu dia banyak guna bahasa berkiyah ni. Wahai Junaid, dia kata, aku dengar cerita mu ni memiliki banyak mutiara. Maksud mutiara tu bukan mata tu. Mutiara hikmah. Boleh tak memberi aku sikit? Kata Imam Junaid, tak boleh aku beri mudah-mudah. Kalau aku beri mudah-mudah, tak boleh. Mu tidak akan menghargainya. Hikmah pula nak khabar situ. Benda-benda yang kita boleh secara mudah ni, oleh kita tidak akan hargai dengan baik. Orang yang jaga ni, bila dia boleh payah dia nak boleh. Susah dia nak boleh. Nak boleh ke kereta tu susah. Sekarang umur baru boleh beli kereta suti. Jaga sungguh lah. Tapi kalau awak boleh mudah nyeskung situ, nyeskung sini, dia tak endah pun. Okey, boleh secara mudah ni. Dunia itu sistem hidup, perjalanan hidup kita macam tu. Jadi itulah yang diperingatkan oleh Junaid. Tak boleh. Kalau kuwi kamu secara mudah, kamu tidak menghargai benda tu. Jadi kalau gitu, akhir sekali Junaid berilah pelajaran ke dia. Minta Junaid akhir sekali ajarlah dia. Macam mana dia ajar dia? Dia orang kenamaan, orang kenal belaka, orang berkedudukan. Mula-mula sekali disuruh Syibli menyamar jadi pengemis, jadi peminta sedekah. Lepas tu pergi bandar tu pergi minta sedekah dengan orang. Padahal dia tu orang kenal belaka, orang berjabatan. Kalau orang kampung tak kenal, tak apa. Orang tak kenal kita pergi nyamar jadi pengemis kampung orang tak kenal kita, tak apa. Ni orang kenal belaka kita ni, orang soho, orang kenamaan. Tiba-tiba pergi minta sedekah depan orang ramai ni. Muka mana hok sanggup main apa ni? Sanggup buat gitu tu. Tak mudah tu, tak mudah. Kalau orang tak kenal, orang tak ada kedudukan, mudah mungkin buat. Tapi kalau orang sudah terkenal, nak buat pasal ni, berat nanang. Tak boleh. Tapi Syibli sanggup. Dilakukan apa yang diperintahkan oleh guru dia tu. Ni nak kau buat contoh-contoh cara mujahadah. Nak lawang. Keegoan nak lawang tu. Gitu cara dia. Allah. Jadi itu adalah cara mujahadah yang tidak mudah. Maka itu salah satu cara yang ada dalam pedoman ulama tasawuf kita. Tapi mungkin tak ramai orang boleh tepuh, maka mungkin dia boleh pilih cara kedua, tariqul jazbah ni, cara dengan mengamalkan zikrullah. Ada juga riadah-riadah, tapi tidak seberat itu. Pokok pada zikir dan muraqabah, kesannya insya-Allah lebih kurang. Dengan hidayat Allah, waridat ilahiyah ni, hasil daripada amalan tu, maka terhakislah, terbuanglah hijab-hijab kelebu. Dan cara dia bermacam-macam. Ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang mendadak dan sebagainya. Itu ehwalnya berbeza-beza. Tapi kesan dia tak ada. Difahamkan Allah. Ada orang secara mendadak, ada orang slow-slow, macam-macam. Tapi itu semua adalah kesan daripada waridat ilahiyah. Daripada berat menjadi ringan, daripada tak faham jadi faham. Itu semua itu waridat ilahiyah. Daripada hati ghaflah mula ingat, mula faham, mula hadir, itu waridat ilahiyah. Daripada tak pernah rasa khusyuk, mulalah terasa khusyuk, kadang-kadang sekali-sekala, lepas tu semakin keras, semakin kuat. Itu juga waridat ilahiyah. Daripada rasa beban, payah beribadah jadi ringan, jadi mudah. Itu juga waridat ilahiyah. Itu maksudnya.
Demikianlah kata pengarang kitab ini yang mensyarahkan kalam hikmat ini, demikianlah yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan sampai kepada tabi'in yang mengikuti benar-benar tuntunan iman takwa kepada Allah, yakni perjalanan para sahabat sudah ternyata bahawa aspek-aspek waridah ilahiyah ni kita nampak dalam kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, dan demikianlah golongan-golongan yang mengikuti mereka itu, yang mengikuti pedoman mereka itu nampak ketara apa yang diberitahu dalam kalam hikmat ini. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-228. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-229. Al-waridu ya'ti min hadrati qahharin. Li'ajli zalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Warid, yakni kurnia iman dari Tuhan itu memang datangnya dari yang maha menang, yakni yang maha perkasa. Kita terjemah sini yang maha menang. Bahasa kita tak berapa jelas ni perkataan ini. Bahasa yang lebih dekat dengan kefahaman kita hari ini, datangnya dari Tuhan yang maha perkasa. Qahar ni maha perkasa, yang menggagahi, yang menguasai, yang mengalahkan segala yang lainnya. Jadi Syekh Ibn Atha nak beritahu kenapa fungsi warid tadi itu dia akan menghancurkan, akan membuang sifat-sifat buruk dan hijab-hijab hati. Sebab warid ini datang daripada Allah yang sifatnya qahar. Qahar tu maksudnya bila dia menggagahi, menguasai, mengalahkan yang lain. Jadi bila warid itu datang dari Allah yang sifat macam tu, dia akan mengalahkan, dia akan membuang hijab-hijab hati, sifat-sifat buruk yang ada di dalam kalbu. Baik, kerana itu bila warid tiba, bila datangnya warid kurnia Allah ni, maka tiada sesuatu yang berhadapan padanya melainkan dimusnahkannya. Yani bila warid Allah, kurnia Allah Ta'ala mari, tak ada benda boleh halang dia. Bila Allah Ta'ala nak angkat seseorang tu ke darjah soleh ke wali ke, tak ada orang boleh halang dia. Warid ni bila sampai, tak ada benda yang boleh menghalang kurnia Allah Ta'ala tu. Itu Syekh Ibn Atha nak khabar kita gitu. Ayat yakni Al-Quran yang bermaksud tetapi kami melemparkan itu hak. Ini terjemah terbalik bahasa tua. Melemparkan hak itu, itu bahasa kita sekarang. Melemparkan hak yakni kebenaran itu di atas yang batil, ke atas yang batil, maka melenyapkannya. Maka tetaplah batil itu, yang batil itu musnah, yakni hancur. Baik, apa maksud? Sekarang ni Syekh Ibn Atha pada kalam hikmat yang ke-228 dan 229 nak beritahu tentang warid dan kesan dia terhadap diri manusia. Jadi dalam mengemukakan perkara ini, Syekh Ibn Atha telah mendatangkan ayat Al-Quran sebagai dalil yang difahami secara isyarat. Ini antara hal yang berlaku dalam tasawuf, iaitu memahami isyarat-isyarat di sebalik ayat Al-Quran. Dan ini tidak ditolak oleh ahli-ahli tafsir. Sekalipun ada pro dan kontra, itu biasalah. Kerana kita tahu dalam dunia Islam hari ini ada 3 jenis tafsir. Satu orang panggil tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dan menggunakan ayat dan hadis-hadis. Dan juga asar. Dan yang jenis macam ini banyak ada dalam tafsir Ibn Katsir. Tapi tidak semuanya, banyak unsur tafsir menggunakan
menafsirkan satu ayat menggunakan ayat lain, menggunakan hadis lain dan asar dan sebagainya itu banyak dilakukan oleh Syekh Ibn Katsir antaranya dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian ada jenis tafsir menggunakan hujah-hujah akal banyak. Tapi dia bawa juga Al-Quran dan hadis, tapi penghujahan dia tu banyak menggunakan hujah-hujah huraian-huraian akal. Ini orang panggil tafsir bir-ra'yi, menggunakan fikiran, menggunakan hujah-hujah akal. Jadi antara tafsir yang banyak menerapkan elemen ini adalah tafsir, antaranya tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Antaranya, ni tafsir besar lah, panjang, dah agak kita nak baca. Tapi dia banyak menggunakan tafsiran, menggunakan hujah-hujah logik-logik akal. Tapi dalam tu pun banyak juga dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tapi banyak unsur-unsur tu. Tapi ada selagi tafsir, orang panggil tafsir secara isyarat. Tafsir secara isyarat ni tafsir bil isyarah. Jadi antara tafsir-tafsir jenis ni antaranya tafsir Al-Imam Al-Qushairi, Lataiful Isyarat. Jadi saya nak kabarnya bahawa dalam penafsiran Al-Quran ini dia ada 3 bentuk tadi tu yang diperakukan ulama. Nak khabar tu. Dan nak beritahu salah satu bentuk-bentuk tafsiran secara isyarat dilakukan oleh Syekh Ibn Atta' ni secara beberapa ayat secara terpisahlah, terasing dalam kitab Ikam ini. Nanti insya-Allah kerana sudah sampainya isyarat ini, nanti saya akan sambung huraian kitab ini insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.